First ni sebelum kita mulakan, kita nak kena tahu ta'rif. Kita kena tahu istilah-istilah yang penting dulu sebelum kita dive in into mustalahul hadis. Jadi istilah-istilah penting dekat sini of course hadis, sunnah, athar, khabar dan ada a few lah. Kita akan go through a few dulu kat sini dan yang lain kita akan go through di lecture kedua. Jadi first ni kita akan go through apa itu hadis. Hadis tu dari segi bahasa dia bermaksud jadi, baru, hadatha kan. Dengan lagi satu makna yang boleh bawa kalam atau percakapan. Hadatha yahduthu gitulah. Okay, jadi dari segi makna apa itu hadis? Hadis tu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari segi percakapan, perbuatan, takrir itu persetujuan dan sifat. Jadi ada 4 perkara. Perkataan, perbuatan, ikrar iaitu Nabi setuju dengan perkara tersebut dan sifat. Jadi dekat sini ini ta'rif yang sangat masyhur di kalangan ulama hadis. Jadi itu je hadis. Simple, these 4 things. Okay. Jadi contohnya, apa contoh dengan hadis yang daripada percakapan Nabi SAW? Contohnya senang, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. As simple as that. Itu adalah perkataan Nabi SAW. Okay. Dan kedua contohnya adalah kedua adalah perbuatan Nabi SAW. Contoh daripada ini adalah contoh Nabi SAW yang perbuatan dia adalah di mana cucu Nabi SAW, anaknya tu Zainab, jadi anak kepada Zainab berada di atas bahu Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW rukuk, dia tengah solat tu, dia tengah imamkan jemaah. Jadi bila dia rukuk, dia letak cucu dia tu di lantai dan dia continue lah sujud dan sebagainya. Dan bila dia naik atas balik untuk diri, dia angkat balik. Jadi itu menunjukkan perbuatan Nabi SAW di mana para sahabat nampak perbuatan tersebut dan meriwayatkannya. Okey, tu dari segi perbuatan. Okey, dan takrir. Apa itu takrir? Takrir tu adalah Nabi SAW bersetuju dalam perkara tersebut. Contohnya adalah di kisah Nabi SAW bersama sahabatnya pergi ke satu kaum ni di padang pasir. Ni kisah yang anda rasa ramai yang pernah dengar lah. Ya, di mana orang padang pasir itu hulurkan makanan ad-dhab. Dhab tu macam lizard lah untuk makan. Jadi dia macam lizard tapi dia ada own istilah sendiri. Dan selepas itu Nabi SAW dia tak makan benda tu sebab bukan daripada rasa dia lah. Dia bukan dia punya lidah untuk macam dia tak ada kan manusia kan memang ada kita makan, ada kita tak makan. Jadi yang sahabat tu tanya, boleh sahabat tu kata boleh kita makan. Nabi SAW cakap apa? Kulu fa innahu halal. Jadi Nabi SAW tak buat perkara tersebut, tetapi dia memberi isyarat yang benda tu halal, boleh dimakan. Itu maksud takrir, iaitu dibolehkan oleh Nabi SAW. Dan last adalah sifat. Sifat Nabi SAW ada terbahagi kepada 2. Sifat khuluqiyah, iaitu akhlak. Itu daripada segi zahir. Daripada segi batin, akhlak Nabi. Macam mana Nabi SAW deal with certain issues. Macam contoh akhlak dia, iaitu dia tidak sombong, dia tidak ni dan sebagainya lah. Itu maksud dia akhlak Nabi. Dan khilqiyah, maksudnya adalah sifat dia punya dia punya appearance. Macam mana Nabi SAW, appearance dia. Macam mana rambut dia, macam mana dia punya height dan sebagainya. Dan itu adalah dan 4 perkara ni adalah hadis Nabi SAW. Okay. Jadi itu anda rasa semua boleh faham lah sebab dia agak simple. Dan seterusnya, apa itu sunnah? Okey, ini sunnah ni ada perbezaan sikit dari segi maksud dia sendiri. Di dalam ilmu hadis, sunnah tu maksud dia sama dengan hadis Nabi SAW, iaitu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari segi percakapan, perbuatan, takrir dan juga sifat. Tetapi ada ulama, kita kena faham sunnah tu daripada konteks apa. Contoh kalau kita cakap dalam ilmu hadis, sunnah tu maksud yang tadi, apa maksud hadis. Tapi bila kita cakap sunnah, jadi contohnya sudut ulama fiqh. Apa tu sunnah di sudut ulama fiqh? Itu sunnah itu adalah apa yang kita buat kita dapat pahala. Apa kita buat kita dapat pahala, dan apa kita tak buat tu kita tak dapat dosa. Jadi ada perbezaan dekat sini.
Ulama fiqh maksud benda lain, ulama hadis maksud perkara yang lain. Lagi apa? Ulama usul fiqh. Apa itu apa yang dimaksudkan sunnah oleh ulama usul fiqh? Sunnah dekat sini dimaksudkan adalah sumber hukum, sumber syariat hukum yang kedua, di mana ia adalah satu sumber untuk diambil selepas Al-Quranul Karim, iaitu sumber pertama. Tetapi dalam istilah usulul fiqh, ulama usul fiqh dari masalah sunnah ini, dia exclude part sifat. Sebab dia cakap, ulama usul fiqh cakap adalah percakapan, perbuatan dan takrir aja. Kenapa? Sebab diorang ambil sunnah ni dari aspek apa? Dari aspek hukum. Jadi sifat Nabi SAW tu, macam appearance dia semua, bukan termasuk dalam hukum. Okey? Faham Jadi itu dari sudut ulama usul fiqh. Dan lagi satu yang boleh kita discuss adalah ulama akidah. Ulama akidah. Apa maksud ulama akidah? Ulama akidah bila dia cakap sunnah tu, kan kita dengarkan banyak kali ahlus sunnah wal jamaah. Jadi adakah sunnah dekat sini maksud apa? Dari segi ulama akidah maksud dia mukhaliful bid'ah, iaitu opposite bid'ah. Apa dekat sini maksud opposite bid'ah? Iaitu berada dalam manhaj yang betul. Iaitu bukan kelompok-kelompok yang kita belajar, iaitu bukan dalam kelompok Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah dan sebagainya. Ada rasa yang ni semua Ustaz KZ dah pernah explain kan. Jadi itulah. Jadi ada 4 perkara yang kita kena faham, 4 pendapat atas apa makna sunnah di situ. Jadi yang kita akan belajar sini, sunnah dimaksud ulama hadis, iaitu 4 perkara ni. Okey, jadi sunnah tu dah cover kan. Jadi next, khabar. Apa itu khabar? Khabar ada 3 pendapat apa maksud khabar. Pendapat pertama, maksudnya sama dengan hadis, iaitu huwa ma sudira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran wa sifatan. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, percakapan, perbuatan, takrir dan sifat. Pendapat kedua berkata hadis itu dia bezakan dua-dua tersebut. Hadis itu apa yang didatang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 4 aspek tu, dan khabar itu apa yang datang daripada yang lain. Apa maksud yang lain kat sini? Apa yang datang daripada tabi'in ataupun sahabat. Jadi dia bezakan kat sini. Hadis apa datang daripada Nabi, khabar apa datang daripada sahabat ataupun tabi'in. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, apa maksud khabar? Pendapat ketiga adalah dia umum. Maksud dia khabar tu hadis Nabi dengan kata-kata sahabat dengan tabi'in. Dia campurkan semua. So hadis Nabi aja kan. Tapi khabar termasuk hadis dengan termasuk perkataan para sahabat ataupun para tabi'in. Okey, jadi ada 3. First, dia maksud sama dengan hadis. Second, dia bermaksud hadis apa datang daripada Nabi, khabar apa datang daripada yang lain, daripada sahabat dan tabi'in. Dan pendapat ketiga, khabar itu apa datang daripada Nabi dan juga yang lain. Okey Jadi itu apa maksud khabar. Jadi selepas itu athar. Apa itu athar? Athar tu sama juga ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat apa maksud athar. Yang pertama adalah ia bermaksud sama dengan hadis. Iaitu yang tadi yang kita dah bincangkan lah apa maksud hadis. Jadi first is sama. Contohnya kalau kita tengok kitab-kitab hadis ada ulama, contoh Ibn Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. Jadi beliau ada kitab nama dia Nukhbatul Fikr fi Mustalahil Ahlil Athar. Iaitu Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahlil Athar. Dia kat sini guna Ahlil Athar, Athar tu Ahlul Hadis. Jadi Ibn Hajar dalam kitab dia tu, dia letakkan Ahlul Athar tu maksud dia sama dengan hadis. Athar hadis. Okey? Faham Yang kedua, dia berbeza. Hadis itu di pendapat kedua Pendapat kedua, hadis tu apa yang datang daripada Nabi SAW sendiri. Dan athar tu apa yang datang daripada lain. Okay, yang lain biasalah. Yang lain kat sini bermaksud ulama fuqaha Khurasan cakap yang lain dekat sini maksud adalah para sahabat aja. Okey? Fuqaha Khurasan cakap hadis tu datang daripada Nabi dan athar tu apa yang datang daripada sahabat saja. Ini yang second ni, yang di mana dia cakap asal tu apa datang dari sahabat adalah pendapat para fuqaha Khurasan. Khurasan tu kalau kita tengok sekarang tak silap, dia sekarang dekat daerah Afghanistan dengan Iran sanalah, around there lah.
Kalau kita nak ikut konteks mat sekarang lah. Okay, dan last sekali, pendapat yang ketiga, hadis tu apa yang datang daripada Nabi SAW dan asar tu apa yang datang daripada Nabi dan juga para sahabat dengan para sahabat dan tabi'in ni. So samalah. Maksud dia dia macam khabar juga, cuma ada ulama ada istilah yang berbeza. Kita tengok di mana ulama tersebut gunakan perkataan itu. Macam contoh Ibn Hajar tadi dalam kitab dia letak dekat dia maksud dia maksud dekat sini hadis. Contohnya juga Imam Iraqi cakap dalam Alfiyah dia, Alfiyah tu adalah bait poems 1000 poems. Contoh dia cakap yaqulu raji rabbihil muqtadiri Abdul Rahim bin Husain al-Athari. Abdul Rahim bin Husain ni seorang muhaddis. Dia letak kat belakang Abdul Rahim bin Husain Athari. Abdul Rahim bin Husain yang mahir daripada bidang hadis. Dekat situ kita nampak mereka ulama-ulama gini guna asar daripada segi maksud hadis. Tapi ada juga yang guna maksud para sahabat dan sebagainya. Okey, jadi kita dah belajar apa itu hadis, sunnah, asar dengan khabar. Jadi ana akan explain lagi tiga istilah. Okey, iaitu al-isnad. Apa itu isnad? Isnad itu adalah sama maksud apa itu sanad. Sebelum kita maksud bukan tiga, ada few lagi. Apa itu maksud sanad? Sanad itu sanad itu apa yang dicakap oleh Ibn Jama'ah dalam kitab dia cakap ikhbar an tariqil matan, iaitu dia macam way untuk dapat matan. Apa itu matan? Matan itu teks hadis. Sanad itu adalah kalau kita nak senang faham chain of narrators. Chain of narrators. Okey, jadi chain of narrators tu akan sampai kepada matan. Okey, contoh hadis innamal a'malu binniyat. Okey, innamal a'malu binniyat is matan kan? Dan lafaz hadis tu kan, tu matan. Okey, tapi dari segi sanad, contoh sanad is dalam hadis tersebut Yahya bin Sa'id al-Ansari meriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Nampak? Yahya bin Sa'id meriwayat daripada Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Dan Muhammad bin Ibrahim at-Taimi meriwayat daripada Alqamah bin Waqqas al-Laisi, seorang tabi'in. Dan selepas itu Alqamah bin Waqqas al-Laisi meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar radhiyallahu anhu mendapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ada chain of narrators. Dari setiap level tu ada seorang meriwayatkan daripada each other. Okey? Itu adalah sanad. Matan tu adalah teks tersebut. Okey? Teks tersebut. So sini kita dah bincangkan apa maksud sanad dan juga apa maksud matan. Next, okey. Kita bincang apa maksud isnad. Isnad itu apa? Isnad itu ada dua pendapat. Isnad itu pendapat pertama maksud sama dengan hadis. Isnad tu maksud sanad yang chain of narrators. Okey, contohnya kata-kata Ibn Mubarak. Ibn Mubarak meninggal 181 Hijrah. Seorang ulama hadis, dia kata al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqalu ma syaa man syaa. Iaitu isnad tu kat sini guna sanad. Okey, sanad. Al-isnadu minad din. Sanad itu daripada agama. So dekat sini dia guna al-isnad tu sebagai makna sanad. So sanad itu daripada agama. Dan kalau tak ada sanad, sesiapa sahaja boleh boleh kata-kata apa yang dia nak bila-bila dia nak. Tu kata Ibn Mubarak. So dekat sini isnad tu maksud sanad. Pendapat kedua berkata isnad tu maksud raf'il hadis ila qailihi. Maksud dia apa? Maksud dia hadis itu disandarkan kepada orang yang berkata tersebut. Contohnya asnadahu ila fulan. Maksudnya kita bawa dia divert dia kepada orang yang berkata tersebut. Asnadahu ila fulan. Kira sanad ini daripada fulan. Macam itulah. Itu adalah pendapat kedua apa maksud isnad. Tapi secara umum dia isnad tu sama dengan sanad. Okey? Next, apa maksud musnad? Musnad dekat sini ada 3 maksud. Kita kena tengok macam mana ulama tersebut guna apa maksud musnad tu. Jadi musnad pendapat pertama, musnad tu adalah nama kitab yang disusun oleh para ulama-ul hadis dengan ikut susunan nama sahabat. Contohnya Musnad Imam Ahmad, kan nama kitab kan? Musnad Imam Ahmad, Musnad At-Tayalisi, nama kitab. So first musnad itu maksud kitab. Nama kitab tu sendiri, musnad. Okey. Yang kedua, dia maksud sama dengan sanad. Musnad itu adalah perkara yang maksud sama dengan sanad.
Dan ketiga iaitu hadis musnad, tu hadis muttasil marfu', iaitu hadis yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cakap hadis musnad, dia bermaksud iaitu hadis tu bersambung daripada awal sanad tu, awal chain tu sehingga akhirnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musnad. Yang lastnya is musnid. Musnid tu siapa yang meriwayatkan hadis tu lah. So orang yang meriwayatkan hadis tu dinamakan musnid. Okey? Itu je. Musnid siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Man yarwil hadis bi sanadihi. Siapa yang meriwayatkan hadis dengan sanad. Itu adalah itu musnid. Dia kembali kepada orang tersebut.